Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar Ustaz, iaitu pelajar 4 Al-Ghazel dan juga 4 Razels, sekolah kebangsaan Putrajaya Persin 11-3. Ustaz harapkan semua pelajar-pelajar dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bersedia untuk belajar. Baik, untuk kelas kita pada hari ini, Ustaz hanya buat rakaman sahaja. Ustaz mohon maaf sebab tak sempat untuk buat secara Google Meet macam biasa kita buat. Jadi Ustaz hanya buat rakaman sahaja untuk pelajar-pelajar semua. Dan Ustaz harap kamu boleh dengar rakaman ni, kamu boleh dapat apa yang Ustaz nak sampaikan pada hari ini, insya-Allah. Baik, seperti biasa kita teruskan kepada topik kita seterusnya pada minggu ini. Kalau ikutkan minggu PDPR, minggu yang kelima, kalau tak silap Ustaz lah, minggu yang kelima sudah kita ber-PDPR di rumah masing-masing. Okey, baik, untuk topik kita pada hari ini, sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, suka Ustaz untuk membacakan doa sebelum belajar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan untuk belajar kita pada hari ini, dan juga apa-apa urusan yang kita hendak lakukan pada hari ini Allah permudahkan, insya-Allah. Jadi Ustaz minta kepada semua pelajar yang menonton, yang mendengar rakaman video ini, tadahkan tangan dan aminkan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, baik, Ustaz teruskan kepada slide. Okey, untuk topik kita pada hari ini ialah bidang Al-Quran ataupun bidang tilawah, surah Al-Qari'ah, bacaan surah Al-Qari'ah. Okey, pelajar-pelajar boleh buka buku teks muka surat 8. Buka buku teks muka surat 8. Untuk hari ini Ustaz akan bacakan surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Okey, kalau pelajar-pelajar nak buka Al-Quran pun boleh. Lagi baguslah, Al-Quran yang ada terjemahan tu lagi bagus. Dalam kita baca surah Al-Qari'ah ni, terus kita tengok kepada terjemahan masing-masing. Okey, baik. Sebelum kita kepada pembacaan surah Al-Qari'ah, bacaan surah Al-Qari'ah kita, Ustaz nak terangkan sedikit objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif apa yang kita nak capai pada hari ini. Okay, yang pertama adalah membaca surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid. Itu yang penting, bertajwid. Bacaan kita mestilah bertajwid. Kalau tak bertajwid tu maksudnya tu masalah lah tu. Jadi baca Al-Quran ni, setiap kali kita baca Al-Quran, tak kisahlah surah Al-Qari'ah ke surah apa ke, surah Al-Fatihah sekalipun mestilah bertajwid. Barulah lulus kita punya bacaan, barulah betul kita punya bacaan. Allah nak bagi pahala kat kita ni, dia tengok juga. Kalau kita baca Al-Quran tu tunggang langgang, tak betul, tak kena apa yang dia nak, jadi pahala pun tak dapat. Bahkan kalau kita baca Al-Quran tu dengan tidak bertajwid, salah, ikut suka hati kita saja, mungkin Allah akan berikan dosa kepada kita. Sebab Al-Quran ni kalam Allah.
kitab suci, kata-kata Allah yang sempurna. Jadi kita tak boleh baca sewenang-wenang kita, tak boleh ikut suka hati kita. Okey. Baik. Yang kedua, membaca surah Al-Qari'ah dan mengamalkan dalam kehidupan seharian kita dengan beradab dan beristiqamah. Ustaz nak, bila selesai sahaja kita belajar surah Al-Qari'ah ni, Ustaz nak belajar semua hafal dan juga amalkan dalam kehidupan seharian. Maksudnya amal tu macam mana? Amal ni tak kisahlah. Kita duduk saja pun kita boleh baca surah Al-Fatihah, surah Al-Qari'ah ni. Ataupun nak lebih lagi, nak pahala lebih lagi, kita bacakan surah Al-Qari'ah ni dalam solat kita. Macam mana kita nak baca? Selepas saja baca surah Al-Fatihah tu, surah wajib tu, bacakan surah sunat iaitu surah Al-Qari'ah. Okey, insya-Allah Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Yang seterusnya, beradab. Bila belajar Al-Quran ni mesti beradab. Ada adab-adabnya. Dengan ada wuduknya, dengan tutup auratnya. Tu antara adab lah membaca Al-Quran. Dan terus istiqamah. Istiqamah ni maksudnya sentiasa baca Al-Quran. Tak kisahlah baca Al-Quran surah Al-Qari'ah ke surah-surah lain. Banyak lagi dalam Al-Quran. Sebab apa? Surah Al-Quran, dalam Al-Quran ni ada 111 surah. Jadi kita sentiasa baca Al-Quran tu. Tak kisah surah mana pun, tak kisah ayat mana pun, tak kisah banyak mana kita baca. Yang pasti sentiasa kita baca. InsyaAllah Al-Quran tu akan menjadi pembantu kita bila kita berada di akhirat nanti, insyaAllah. Okay, baik Ustaz, teruskan slide yang seterusnya. Okey, sekarang ini kita tengok kepada pengenalan surah Al-Qari'ah. Okey, Ustaz ada salah tulis sikit yang nombor 1 tu surah. Okey, yang pertama pengenalannya, surah Al-Qari'ah ni merupakan surah ke-101 dalam Al-Quran. Ustaz dah sebut tadi, dalam Al-Quran ada 114 surah. Jadi surah Al-Qari'ah ni merupakan surah ke-110 di dalam Al-Quran. Okey, untuk yang kedua, surah Al-Qari'ah diturunkan di Mekah. Maksudnya dengan kata lain surah Makkiyah. Kita pernah dengar ni, surah Makkiyah, surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah tu maksudnya surah yang diturunkan di Mekah ataupun di kawasan berdekatan dengan Mekah. Okey, maksudnya kat sini surah Al-Qari'ah ni diturunkan semasa Nabi SAW berada di Mekah. Okey, yang ketiga, surah ini mengandungi 11 ayat sahaja. 11 ayat sahaja. Jadi untuk kita hafal senang. Jadi ayat-ayat dia pendek-pendek saja, tak panjang menjela-jela, tak, pendek-pendek saja. Jadi memudahkan untuk kita sebagai pelajar sekolah ni hafal surah Al-Qari'ah. Okey, Al-Qari'ah sendiri tu, nama Al-Qari'ah, nama surah tu sendiri ialah salah satu nama hari kiamat. Kita ingat surah Al-Qari'ah ni merupakan nama hari kiamat. Yang kita duk sebut hari kiamat. Hari kiamat ni dia ada nama lain. Antaranya surah Al-Qari'ah. Okay, yang kelima, menggambarkan suasana hari kiamat yang sangat dahsyat dan menakutkan. Okay, surah Al-Qari'ah ni dia menceritakan ataupun dia menggambarkan kepada kita manusia ni tentang berlakunya hari kiamat tu yang sangat-sangat dahsyat dan juga menakutkan. Sebab itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim ni Allah matikan terlebih dahulu sebelum berlakunya hari kiamat. Supaya apa? Supaya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin ni tak merasai kedahsyatan, ketakutan berlakunya hari kiamat. Jadi kita kena bersyukurlah. Sebab hari kiamat ni sangat-sangat dahsyat. Kita tak tahu, wallahu a'lam. Sebab Allah sebut dalam surah banyak surah. Dalam banyak surah ni Allah sebut tentang hari kiamat untuk peringatan kepada kita, orang mukmin dan juga orang-orang yang bukan mukmin pun Allah beri peringatan juga. Tapi kalau mereka tak ambil
tak ambil pengajaran, mereka akan rugilah. Okey. Baik, kita teruskan kepada sebelum tu, yang Ustaz cerita tadi kan, dalam Al-Quran dalam Al-Quran beberapa surah Allah ceritakan tentang hari kiamat. Ustaz nak, jadi dekat sini ada 5 surah. Ustaz listkan ada 5 surah di dalam Al-Quran yang menceritakan ataupun yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang pertama surah Al-Waqi'ah. Maksud surah Al-Waqi'ah tu sendiri hari kiamat. Maksudnya hari kiamat. Yang kedua surah Al-Ghashiyah. Maksudnya hari pembalasan. Pembalasan. Betul lah. Hari kiamat ni hari pembalasan. Yang ketiga surah Al-Haqqah. Saat yang pasti berlaku. Hari kiamat ni pasti berlaku. Kita tak tahu bila lah. Nabi pun tak bagi tahu, Allah pun tak bagi tahu kita bila berlakunya hari kiamat. Yang pastinya hari Jumaat. Nabi hanya bagi tahu hari kiamat tu berlaku pada hari Jumaat, tetapi hari Jumaat bila tak tahu. Hari Jumaat ni ke, hari Jumaat tahun depan ke, ataupun tahun-tahun seterusnya tak tahu. Wallahu a'lam. Jadi kita sebagai manusia ni macam mana kita nak buat persediaan? Persediaan untuk menghadapi hari kiamat. Orang beriman tak akan tak akan diberi merasa hari kiamat tu. Sebab apa? Sebab sangat dahsyat. Allah akan beri rasa kepada orang-orang yang tak beriman sahaja, orang kafir. Yang keempat surah An-Naba, iaitu surah maksudnya berita besar. Berita apa? Berita hari kiamat. Yang kelima surah Al-Zalzalah, iaitulah goncangan yang sangat dahsyat. Maksudnya goncangan yang sangat dahsyat. Itu antara nama-nama surah yang berkaitan dengan hari kiamat. Kamu boleh tengoklah. Kalau kamu pegang Al-Quran sekarang ni, kamu boleh belik surah-surah ni, yang 5 surah ni. Jadi kamu tengok dalam tu terjemahan tu mesti ada menceritakan tentang hari kiamat. Antaranya tadilah surah yang kita nak belajar ni, surah Al-Waqi'ah nanti. Baik, sampai kepada bacaan surah Al-Qari'ah. Jadi Ustaz nak pelajar-pelajar semua bersedia. Ustaz akan baca 2 kali. Yang pertama, Ustaz akan baca dulu secara satu persatu ayat. Pelajar-pelajar semua kena dengar. Dengar dengan elok. Dengar dengan teliti. Lepas tu bacaan kali yang kedua Ustaz akan baca nanti. Ustaz akan baca, kamu perlu ikut untuk bacaan kali yang kedua. Baik, Ustaz terus kepada bacaan surah Al-Qari'ah. Dengar betul-betul, dengar dengan teliti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية. Okey, baik, selesai bacaan kali pertama, Ustaz. Jadi untuk kali yang kedua ni Ustaz akan baca. Untuk kali yang kedua, Ustaz minta kepada semua pelajar yang mendengar video yang mendengar rakaman video ni turut baca sama-sama dengan Ustaz. Ustaz minta semua. Okey, baik. Ustaz terus kepada bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul Azim. Okey, baik, selesai sudah bacaan daripada Ustaz untuk surah Al-Qari'ah. Jadi Ustaz berharap pelajar-pelajar semua boleh baca surah Al-Qari'ah ni seperti mana Ustaz baca tadi. Kalau kamu keliru, tak tahu nak baca macam mana, boleh dengar rakaman ni berulang kali. Macam mana Ustaz baca, macam itulah kamu juga perlu baca. Okey. Baik. Okey, selesai bacaan kita pada hari ini. Ustaz nak minta kepada semua pelajar ulang sahaja bacaan surah Al-Qari'ah tadi. Bila kamu ulang dah lancar bacaan surah Al-Qari'ah ni, Ustaz minta kamu hafal. Hafal surah Al-Qari'ah ni. Sebab kalau kita tengok surah Al-Qari'ah tadi tak panjang sangat pun. Satu ayat tak panjang. Kadang-kadang ayat-ayat dia nampak berulang. Al-Qari'ah kan, benda yang sama saja. Jadi mudah untuk pelajar-pelajar semua hafal. Ustaz minta kepada semua pelajar hafal surah ni. Selain daripada baca, hafal juga, insya-Allah. Allah akan berikan kelebihan kepada kamu semua, insya-Allah. Jangan risau. Okey. Bila hafal, untuk mengekalkan, untuk sentiasa ingat surah Al-Qari'ah ni, surah-surah yang kita baca tu, surah-surah yang kita hafal tu, nak sentiasa ingat, senang saja. Setiap kali solat kamu baca surah tu, insya-Allah. InsyaAllah surah tu akan kita ingat sentiasa, tak akan lupa, insyaAllah. Okey, baik. Itu sahaja Ustaz nak kamu ulang surah Al-Qari'ah ni sehingga lancar dan kemudian hafal. Hari ini Ustaz tak akan bagi sebarang tugasan, sama ada kuis ke ataupun lembaran kerja. Tak akan bagi. InsyaAllah Ustaz akan bagi pula pada hari Khamis nanti. Kelas kita pada hari Khamis nanti, Ustaz akan bagi tugasan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kamu kena ingatlah apa yang kita belajar pada hari ini. Nanti pada hari Khamis nanti kamu kena jawab kuis ataupun lembaran kerja. Tak kisah, nanti Ustaz fikir macam mana Ustaz nak bagi. Okey, baik.
Setakat itu saja saya rasa pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harapkan kepada semua pelajar-pelajar dapat membaca surah Al-Qari'ah ni dengan baik, bertajwid dan juga dapat menghafalnya dengan baik insya-Allah. Okey. Itu harapan Ustaz lah. Okey. Setakat itu saja perkongsian Ustaz pada pagi ini. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.